Assalamualaikum, kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini, pagi yang indah dan ceria. Kita di 17 Januari, hari Rabu yang pastinya bermakna hasilnya buat warga Media Prima. Hari ini kami akan menerima ataupun merafat sembah menjunjung kasih atas perkenan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan bersama dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke Sri Pentas melakukan kunjungan diraja. Dan insyaAllah kita harapkan yang terbaik. Kabarnya 9.45 jam 10 pagi. Begitu keberangkatan tiba kedua-dua ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda akan berada di sini. Jadi kita akan bawakan perkembangan terkini. Cukup bermakna untuk seluruh warga Media Prima, terutama sekali mereka yang dah pun bersiap sedia di perkarangan Sri Pentas itu untuk menyaksikan dan juga memeriahkan lagi. Banyak lagi acara lain yang akan kita kongsikan seketika nanti. Tapi kita akan berbalik kepada topik utama kita pada hari ini. Antara yang akan dikongsikan bersama dengan anda merupakan isu lambakan warga asing. Baik, dan isu ini memanglah bukan isu yang baru sebab kita ni negara industri yang sedang berkembang maju yang perlukan kepada tenaga asing untuk kita bergerakkan pelbagai sektor. Dan saya menyebut bahawa kita ni Malaysia mungkin agak memilih tak mahu terlibat dengan kerja yang 3D, yang difficult, yang dirty, yang dangerous. Tapi warga asing menjadi penyelamat, mereka lah yang bekerja di ladang, di sektor yang bahaya. Tetapi implikasinya wujud. Ada yang mempertikaikan bagaimana mereka ni terlalu banyak, ada kampung sendiri, kemudian menjadi pula mungkin gangster ataupun tycoon di tempat yang kita sepatutnya warga kita yang pegang. Okey, itu berlibat dengan mungkin kes-kes yang melibatkan mereka melakukan jenayah dan sebagainya. Tetapi mereka yang berada di sini mempunyai perniagaan, malah menikmati antara yang penduduk tempatan nikmati. Salah siapa? Jadi salah siapa? Persoalannya ada bagaimana? kawasan yang contohnya tanah yang kosong, terbiar. Kemudian orang kita ni mungkin malas nak usahakan, tapi mereka kata, okey, kami boleh. Mereka tanam pelbagai sumber makanan dan mereka jual jadi usahawan. Dan inilah kita bincangkan. Kadang-kadang, Fetri, sampai sebulan tu sewa hampir RM10,000 untuk premis perniagaan. Mereka sanggup, mereka mampu dan sewanya di atas nama penduduk tempatan. Tapi yang menggerakkannya adalah orang mereka. Itulah timbul isu yang ini memang polemik yang panjang. Kita macam dah tak sabar berbincang ni. Tak perlu juga kita produksi lagi. Bagaimana impak lambakan pekerja asing kepada Malaysia. Okey, ini dia sedikit alalang kita dah cerita tentang topik utama kita. Ini dia sedikit petikan yang kita nak kongsikan bersama dengan anda daripada NST. No discussions to lift foreign worker quota freeze. Apa yang dikabarkan daripada Kementerian Dalam Negeri, Home Minister Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail and Human Resources Minister Stephen Sim attend the third joint meeting between the Home Ministry and Human Resources Ministry. Sebab ini adalah satu perbincangan yang penting, tetapi tak dapat kita dapat mutamatnya secepat mungkin kerana ia melibatkan isu yang panjang. Kemudian ini juga antara isu yang timbul. Pemilikan harta dan mendetik sumber manusia, membaikkan pelanggaran di bawah Akta Standard Minimum Perumahan Penginapan dan Kemudahan Bekerja. Harap anda bersabar. Kalau ada komen, anda boleh lontarkan ke Facebook kami. Dan juga kalau anda bersama kami di langsung HD di stream tonton, luahkan pendapat anda. Sebab isu ini tentang kesihatan, tentang kebajikan, juga tentang kemanusiaan, dan juga tentang paling penting isu kritikal keselamatan kepada warga tempatan. Okey, dan selain daripada itu, pastinya kalau anda mungkin baru saja bersama dengan saya dengan Fetri, kalau sering kali tengok, saya sebenarnya pernah kongsikan yang Fetri ni guru saya. Dia kadang-kadang bila dapat berguru dengan individu yang cukup mempunyai pengalaman yang tinggi, apa sekalipun bidang yang kita ceburi, pasti ada gurunya. Itu dia. Juga. Hari ini kita nak bawakan dua Sifu dan Sifo, vokalis hebat. Yang mana mereka ni lontar suara dah kita tahu ada titik mereka yang sangat dahsyat. Sifunya adalah seorang yang memenangi pelbagai anugerah. Terbaik pun dia, popular pun dia, pemegang pelbagai itulah susunannya saya rasa boleh buat satu galeri. Dan beliau sendiri adalah muzik yang bersuara. Datuk M. Nasir akan bersama dengan Datuk Hatan untuk mempromosikan sesuatu yang istimewa untuk kita pada pagi ini. Ayo kita bersama dengan dua Sifu, Datuk Hatan dan Datuk M. Nasir.
Padamu kekasih, aku berserah. Kerana ku tahu kau lebih mengerti apa yang terlukis di cermin wajahku ini, apa yang tersirat di hati bersama Hamali. Padamu kekasih, aku bertanya, apakah kau akan menerimaku kembali, atau harus menghitung lagi segala jasa dan bakti, atau harus mencampakku ke sisi tanpa harga diri. Hanya padamu kekasih, aku tinggalkan. Jawaban yang belum ku temukan, yang bakal aku nantikan bila malam menjemputku lena beradu. Padamu kekasih, aku serahkan. Jiwa dan raga, jua segalanya. Apakah kau akan menerima penyerahan ini? Apakah kau akan menerimaku dalam keadaan begini? Hanya padamu kekasih, aku tinggalkan. Jawaban yang belum ku temukan, Yang bakal aku nantikan bila malam menjemputku lena beradu. Padamu kekasih, aku serahkan. jiwa dan raga, jua segalanya. Apakah kau akan menerima Penyerahan ini? Apakah kau akan menerimaku dalam keadaan begini?
langsung kita bawakan untuk anda gabungan dua sifu. Ya, okey. Terima kasih datang ke Malaysia Datuk Atan. Terima kasih. Betul. Cukup bertuah sekali kita berdua. Hari ini pastinya ada yang ingin disampaikan. Tapi sebelum tu kita nak bersama-sama untuk mungkin bertanyakan khabar macam mana keadaan sekarang ni, Datuk. Baik, sihat. Alhamdulillah. Okey. Okey. Alhamdulillah. Okey. Datuk Nasi yang sangat unik dan bermakna. Okey, baik. Datuk Atan nak kongsikan. Kalau ikutkan memanglah pernah meledak pada awalnya dulu dengan lagu Malika Syahdu karya Datuk M. Nasir. Kali pertama pertemuan dengan Sifu ni bagaimana? Dapat diimbas kembali? Dapat merakamkan karya hebat beliau? Saya berjumpa dengan Sifu awalnya pada tahun 1986 Okey. di Bangsa. Ya. Lepas tu saya terus kalau nak cerita panjang kan. Tapi awal penglibatan kerjaya saya banyak ikut Sifu lah. Belajar dalam studio, belajar macam mana produce, belajar macam mana buat lagu. Itu di awal-awal 86, 87 macam tu lah. Kalau ikutkan sebelum Malika Syahdu ada lagu lain yang dirakamkan? Memori Rindu. Memori Rindu. Okey. Bila kita cerita tentang Sifu dan juga anak murid ni kan, mungkin Sifunya pun nak bagi tahu jugalah macam mana sebenarnya Datuk Hatan pada ketika awal-awal dahulu sebagai seorang Sifu melihat kepada ke manakah anak muridnya ni akan pergi melangkah. Potensi. Potensinya pada ketika itu. Dia kita dalam industri muzik ni kita mesti nak belajar mengenal orang yang boleh pergi jauh ataupun orang yang tak boleh pergi jauh. Kita nak kena kenal. Jadi bila Hatan muncul dalam arena industri rakaman ni, dia punya kesungguhan tu, dia punya ndak sangat nak jadi penyanyi, nak ada dalam industri ni, sangat nampak sangat. Ya, tapi berbakat ya. Berbakat. Dan ada keunikannya. Okay. Itu yang kita maksudkan. Sebab kalau selalunya kita melihat kepada anak murid yang mengikut kepada gurunya, acuan itu terlalu sama. Kadang-kadang melihat kepada the next generation of contohnya Datuk M. Nasir. Tapi keberjayaan Datuk Hatan membawakan diri sendiri itu mungkin ada acuan yang baik, berbeza. Mampu membawakan identiti sendiri. Jadi kolaborasi ini adalah kolaborasi ini soalan ke? Bukan, belum lagi. Kolaborasi yang begitu dinanti-nantikan. Jadi dua sekira legenda. ada persembahan istimewa akan menggabungkan Datuk Hatan Datuk M. Nasir. Ya, kita akan mengadakan konsert. Pertama kalinya saya di pentas berskala besar. Pentas biasa selalu. Pentas berskala besar dengan Sifu saya kerana ini saya punya dream yang akan berlaku pada insya-Allah pada 3 hari bulan Februari mendatang di SICC Kota Kinabalu, Sabah. Okey. Jadi Sabah. Ini dia. hanya berdua atau bagaimana nanti? Hanya saya dan tajuk pun Sifu dan aku. Oh, okey. Jadi line up lagu-lagu pastinya dinantikan oleh peminat. Kebanyakannya lagu hit lah. Most of the song lagu hit lah. Okey. Sekarang ni setakat ini sambutannya bagaimana untuk penjualan tiket ataupun ini adalah kali pertama dikongsikan bersama dengan penonton atau bagaimana? Alhamdulillah sangat penjualan berjalan begitu rancak sekarang. Dah mula rancak dan saya berharap by the time konsert tu datang benda dah sold out. Ya, itu dia. Orang Sabah, tak kiralah di mana sahaja anda berada, inilah kesempatan yang perlu diambil. Anda boleh saksikan sedikit perkongsian nanti. Kalau terlepas, saksikan siaran ulangan kami untuk dapatkan laman web yang tertera. Sebab kalau kita nak senaraikan lagu, memang mereka ni memiliki ratusan lagu yang hebat. Jadi anda nantikanlah bagaimana perkembangannya nanti. Pasti ada satu kawan. Total 25 song. 25 songs. Okey, insya-Allah. Okey. Kita nantikan. Mungkin sepatah dua kata daripada Datuk M. Nasir sendiri kepada peminat ke Kota Kinabalu. Ya, itu satu konsert ni adalah konsert sejarah untuk kami dan mungkin untuk peminat-peminat di Sabah, khususnya di Kota Kinabalu. Sebab pertama kali kita buat. Banyak kali kita dah buat persembahan di sana. Biasa. Tapi kita berdua ni belum pernah dan tenaganya
sangat unik lah saya rasa. Jadi saya kira Datuk M. Nasir dalam tempoh 6 datang bulan lah, ni datang ramai-ramai. Banyak juga konsert ya. Dalam tempoh 6 bulan ni kali ke-4 ke-5. Kebetulan ya. Musim konsert. Musim. Alright, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Datuk Hatan dan juga Datuk M. Nasir. Kita harapkan yang terbaik untuk Sifu dan aku. InsyaAllah. 3 Februari 2024 di Sabah International Convention Center. Orang Sabah, bah. Okay, nanti kembali kita akan terus kembali berbincang topik utama hari ini tentang lambakan warga asing yang menghantui Malaysia dan apakah solusi terbaik. Kita bincangkan seketika nanti. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Perumpamaan ini sesuai bagi menggambarkan situasi di Malaysia ketika ini apabila wujudnya persaingan antara rakyat tempatan dan warga asing, terutama dalam sektor ekonomi dan peluang pekerjaan. Lihat sahaja suasana di ibu kota pada hujung minggu, sebahagian besar kawasan dibanjiri warga asing sehingga ada lokasi yang diberi gelaran Mini Dhaka. Menurut Kementerian Sumber Manusia, setakat Oktober tahun lalu, jumlah lambakan pekerja asing melonjak kepada 2.7 juta orang. Bilangan ini melepasi had siling 2.4 juta orang pekerja asing atau 15% daripada keseluruhan tenaga kerja yang ditetapkan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Malah pendedahan Pertubuhan Kebangsaan Sumber Manusia Malaysia PUSMA mengenai kewujudan lebih 100 syarikat yang didalangi warga Bangladesh awal tahun ini turut mengejutkan banyak pihak. Bukan hanya di tengah-tengah bandaraya, ada juga sebahagian warga asing yang beralih angin dan menjadikan pinggiran bandar sebagai penempatan mereka. Tinjauan kru Malaysia hari ini di Kampung Baru Sungai Buloh mendapati ratusan pendatang asing yang terdiri daripada warga Bangladesh, Myanmar, Nepal, Vietnam dan Kemboja membanjiri hampir setiap ceruk kawasan dengan lagak dan gaya hidup seolah-olah berada di negara asal. Malah terdapat sebuah pasar yang diberi nama Pasar Bangladesh diwujudkan bagi membekalkan barangan basah dan harian kepada mereka. Timun macam mana kira? Timun RM1 kilo RM2. 1 kilo RM2? 1 kilo RM2. Sama seperti pasar tani, peniaga yang terdiri daripada warga asing menjual aneka bahan mentah seperti ikan, sayur-sayuran serta makanan tradisi mereka. Namun ada juga segelintir peniaga tempatan yang mengambil peluang untuk membuka tapak gerai di sini. Susah tak cik peniaga sini? Sebab kan orang-orang luar negara kan? Orang-orang luar ni yang beli. Kalau orang-orang lain, orang beli. Kalau ramai orang-orang macam ni. Nak borak-borak susah tak dengan diorang? Taklah, diorang faham bahasa lah. Faham lah. Ikan apa? Ini pun saya belum. Ini pun semua saya belum. Malayu cakap ikan burus, laut Mia. Ini Bangla cakap lucca. Lensa kamera kami juga sempat merakam aktiviti warga asing yang menjalankan perniagaan kedai runcit secara terang-terangan. Status sama ada pemilik asal premis yang menggaji warga asing atau pekerja itu sendiri yang menggunakan lesen warga tempatan tidak dapat disahkan. Barang-barang runcit yang menjadi kegunaan harian termasuk barangan subsidi oleh kerajaan turut dijual dengan harga yang sama seperti rakyat tempatan. Kakak, sini beras berapa? Beras apa? Beras tempatan. Beras tempatan kita tak ada, bang. Oh, tak ada? Tak ada. Sini ada beras apa je? Beras jati ada. Beras jati? Beras jati berapa? 41. Selain kedai runcit, jenis perniagaan lain yang diusahakan mereka termasuk kedai makan, kedai gunting rambut dan bekalan ayam hidup. Tidak dinafikan, warga asing juga mempunyai hak untuk menjalani kehidupan normal sebagai seorang manusiawi. Apatah lagi sebahagian mereka hanya menumpang kerja dan mencari nafkah buat keluarga di kilang-kilang berdekatan. Namun, adakah rakyat Malaysia boleh menerima keadaan tersebut jika jumlah kehadiran warga asing ini terlalu ramai? Setengah tu ada yang okey, ada yang tak berapa nak okey. Macam diorang berjalan yang tak ikut undang-undang, sesuka hati melintas. Jadi macam saya selalu atas jalan, risiko atas pada saya lah. Kadang-kadang hari waktu bekerja tu dia tak mengganggu sebab tak nampak diorang berkeliaran. Tapi bila melibatkan hari cuti atau public ke, kita akan nampak memang penuh dia sampai tak rasa ni kawasan orang Malaysia.
boleh nampak Bangla, Nepal, Myanmar. So kadang-kadang tak selesa lah. Lepas diorang ni ada yang sekolah tu biadab sikit lah. Kalau kita pergi kedai naik-naik beratur, dia boleh main selit. Tengok perangai diorang. Ada yang okey, ada yang tak okey. Kurang ajar lah. Bila kita kata ada stok minyak sampai, kita tengok diorang dah beratur dah. Siap-siap bangsa diorang memang tahu jadi minyak, diorang akan beratur seramai-ramainya. Memang bangsa diorang je akan kuasai kawasan sini. Kalau ikutkan pada mulanya okey je. Tapi bila diorang ni dah terlalu ramai, dah berkumpulan, ada kalanya diorang ni suka minum minuman keras. Lepas tu bila mabuk tu kadang-kadang rasa tak selesa, kadang-kadang rasa terancam ada. Saya faham diorang datang sini nak cek nafkah, nak cek makan apa semua kan. Tapi orang kata segelintir di kalangan mereka ni bila dah berkumpulan ni, faham je lah. Penguasaan warga asing ini pastinya mencetus kebimbangan bukan sahaja dari aspek kebergantungan negara terhadap tenaga kerja asing, malah pelbagai risiko lain termasuk sosial, jenayah dan kesihatan. Bukan hanya bermusim, penguatkuasaan pihak bertanggungjawab perlu dijalankan secara menyeluruh dan konsisten bagi membendung masalah ini. Lambakan warga asing yang kita bincangkan pada pagi ini, apakah implikasi impak dan mungkin ada solusi dapat kita sama-sama wujudkan demi keamanan dan keselamatan. Kita bersama dengan Cik Muhammad Adib Jamal. Beliaulah ahli ekonomi EU ERA yang akan memberikan buah fikiran dan juga mungkin idea untuk merealisasikan impian solusi pada perkara ini. Ya, okey. Kita bukan sahaja nak menuding jari mana-mana pihak. Tidak. Kita bawakan satu visual yang padat dengan apa objektifnya perbincangan kita pada hari ini. Mungkin Encik Adib nak kongsi bersama dengan kami untuk permulaan awal ini. Pastinya kita tahu lambakan warga asing ini tidak dapat dikawal kerana kita melihat kepada tuntutan pekerjaan dalam sektor-sektor tertentu. Tapi sebenarnya, bagaimana keperluan di Malaysia, peratusan warga asing yang sebenarnya diperlukan di Malaysia mengikut kadar dan juga permintaan sektor-sektor tertentu ini, Encik Adib? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Terima kasih kerana menjemput saya ke Malaysia hari ini. Okay, bila kita nak sebut berkenaan berapakah peratus warga asing yang sepatutnya ada dalam negara, kita tak ada numbers yang ambang lah. Kita tak ada nombor ambang. Tapi berdasarkan kita tengok video tadi yang sebenarnya sasaran Malaysia adalah untuk hanya memiliki sebanyak 2.4 juta warga asing sahaja di dalam negara, tapi dengan numbers yang kita tengok sekarang 2.7. dia 2.7 which is 300,000 lambakan warga asing. That's why we said lambakan warga asing. Jadinya kita perlu ada satu inisiatif lah bagaimana untuk kurangkan lambakan warga asing ni. Tetapi kita tidak nafikan bahawa warga asing ini sebenarnya dapat membantu kepada ekonomi negara. Ya, baik, tadi disebabkan kita sebut tentang lambakan, maksudnya ada yang lebih. Namun sekarang ini terlihat kita ada keperluan untuk menjayakan pelbagai sektor ya. Peladangan tadi saya sebutkan segmen ataupun trading yang mungkin agak dangerous, dirty and difficult yang tak sanggup untuk disanggupi oleh warga tempatan. Jadi mereka adalah penyelamat yang betul lumus, mungkin juga dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan warga tempatan. Jadi mahu tak mahu mereka ni terpaksa ada di sini, kekal di sini, dan juga mungkin isu lain seperti majikan yang ambil kesempatan dengan harga yang rendah itu. Macam mana komen tadi? Okey, berkenaan orang kata apa, sebagai orang kata apa, demand untuk mendapatkan pekerja asing ni sebabkan gaji yang rendah, memang betul lah, data tu memang ada lah berkenaan gaji dia yang rendah, dan majikan lebih memilih untuk mengambil pekerja asing ni. Dan ini juga berlaku disebabkan adalah rakyat tempatan tidak, orang kata apa, tidak berminat untuk bekerja dalam sektor pekerjaan 3D, which is dirty, dangerous and difficult. Jadinya di situ mungkin kita perlukan satu solusi, which is mungkin kita kena ubah stigma masyarakat ke, katakanlah macam makcik cleaner. Kita tahu siapa je yang nak kerja as makcik cleaner kalau bila kita kecil kan. Jadinya bila kita dapat ubah nama dia, like say we can say that cleaner associate ke, ataupun meningkatkan lagi gaji cleaner ni, jadinya ramai rakyat tempatan nak bekerja sebagai di dalam pekerjaan 3D. Selain itu, kita juga dapat mengadaptasi penggunaan teknologi lah dalam pekerjaan 3D ni. Sebab apa? Dengan adanya teknologi, kerja kita dapat lagi mudah, dan
secara langsungnya dia akan dapat mengurangkan kos operasi tersebut kalau kita dapat mengadaptasi teknologi. Cuma sekarang ni mereka bukan sahaja berada di dalam sektor 3D ya, mereka sekarang mempunyai perniagaan sendiri. Malah mereka menjadi toke dan ada kes mereka yang adalah membayar orang tempatan. Mereka ketua. Okey, kita nak cerita tentang keadaan macam tadi kita kongsikan di visual kan, pasar Bangla kita panggil. Bukan sahaja kita nak direct tumpukan kepada perkataan Bangla tersebut, tidak, tetapi kita gambarkan suasananya dengan keadaan yang kotor. Anda sendiri dapat saksikan di setengah kawasan kan. Dan di situ juga ada penduduk tempatan. Penduduk tempatan yang terpaksa bersama-sama melalui keadaan sebegitu. Malah mereka yang mendapat subsidi minyak ke juga didapati oleh mereka ini yang ni kan. Jadi bagaimana harus kita letakkan fahaman pengurusan yang paling baik sekali untuk tidak menyalahkan warga asing ini disebabkan keadaan ini berlaku. Jadi bagaimana Encik Adib? Okey, berdasarkan apa yang diceritakan, yang betul, katakanlah macam perniagaan tu macam tadi ada cakap berkenaan warga asing ni sanggup bayar RM10,000 untuk menyewa kepada rakyat tempatan ataupun mendapatkan lesen. Benda ni berlaku disebabkan mereka lebih untung, which is keuntungan, katakanlah keuntungan mereka adalah RM15,000, which is dia orang dapat RM5,000 lebih untuk tanggung dia orang punya kehidupan. That's why bila ada bayar RM10,000 tu dia tak kisah pun. Sebab apa? Sebab dia ada untung. Ada untung. Jadinya di sini kita macam mana kita nak selesaikan isu ni adalah pihak berkuasa perlu mengadakan lebih banyak operasi lah, dan juga kita perlu mungkin adakan satu program memberi kesedaran kepada rakyat tempatan bahawa apa implikasi dia kepada ekonomi negara jika kita membenarkan warga asing ni terus berniaga di dalam negara. Satu saya lihat implikasi pada ekonomi, juga tentang implikasi kepada kesihatan. Kalau kita buat tinjauan rambang, macam kawasan yang mereka duduk ini tak terurus. Mungkin satu rumah tu boleh muat katakan 5 orang, tapi duduk sampai katakan 20. Kemudian pemparitan yang tercemar, kemudian barangan sisa buangan yang terbuang. Jadi ekonomi itu perlu ataupun kalau mereka ni jadi pekerja, okey. Tapi masalahnya bila mana tidak ada satu aktor yang betul-betul dapat mengekang perkara ini berlaku. Ada serbuan kita dapat laporan, tetapi selepas itu apa? Dia punya konsistensi dalam pemantauan itu sangat-sangat mengecewakan kadang-kadang. Sehingga mewujudkan kebimbangan tadi diluahkan oleh penduduk, keselamatan. Jadi untuk mencipta satu ekosistem, kalau satu terganggu, dia akan menjejaskan yang lain. Apa komen Adib? Okey, berkenaan kesihatan, kebersihan ni memang tidak asing lah bagi kita kalau kita tahu satu kawasan tu memang high density of warga asing ni. Jadinya antara perkara yang kita boleh lakukan adalah kita mungkin boleh lantik satu ketua warga asing, di mana ketua warga asing ni akan bekerjasamalah dengan penduduk setempat, dengan pihak berkuasa tempatan untuk mengawal warga asing di kawasan tertentu tu. So jadinya bila ada satu struktur yang kemas, yang baik dan orang kata apa, yang senang untuk dikawal, jadinya isu-isu seperti ini akan dapat ditambah baiklah. Sebab kita tahu memang PBT memang buat kerja, kita tak nafikan. Dan bila PBT buat kerja tu, dia orang bila buat macam pembersihan semua tu, cek kawasan semua tu, ianya akan memberi kos juga kepada kita. Jadinya kerjasama dengan warga asing itu pentinglah untuk kita tingkatkan suasana di... Untuk lebih sistematik kan? Sebab bukan kata tak ada buat operasi, ada. Tapi kita sendiri tahu jumlahnya lebih daripada apa yang kita perlukan. Jadi bagaimana operasi itu dapat melindung semua kan? Satu lagi yang sering kali menjadi isu adalah mereka yang memegang kad UNCHR. Okey, dan juga saya nak bertanya, adakah semua sektor-sektor khidmatan ataupun barangan ini dapat mereka bekerja? Kita katakan tentang warga asing ini. Jadi bagaimana Adib untuk pencerahannya? Okey, berkenaan kad UNCHR tu, which is dia adalah kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk pelarian. Jadinya bila warga asing yang ada kad UNCHR ni, dia macam satu perkara yang sukar untuk diselesaikan jika mereka ni buat masalah. Kalau mereka tak buat masalah, okey. Tapi kalau dia buat masalah, kita tak boleh buat apa-apa. Macam kita tak boleh bagi denda, kita tak boleh tahan mereka. Tak terlalu bawa atas tu. Yes. So, technically katakanlah, kita boleh tahan mereka, kita boleh denda mereka. Tapi, what's next kalau dia orang
buat lagi masalah tersebut. Kita tak boleh hantar kepada negara mereka seperti Rohingya ke Myanmar. So kita tak boleh nak hantar. Jadi apa yang kita patut buat? Jadi di situ berkenaan isu kat UNCHR ni kita perlu ada satu intervensi lah bagaimana kita untuk selesaikan. Mungkinlah kita dapat masukkan mereka ke dalam sektor ekonomi negara macam kerja dekat pertanian ke. Itu antara solusi lah. Tapi sebenarnya kalau untuk pengetahuan siapa warga asing yang ada kat UNCHR ni, dia orang tak boleh bekerja sebenarnya dekat negara yang dia orang datang tu. And then lagi satu berkenaan sektor perkhidmatan yang dia orang boleh bekerja. Kalau mengikutkan sebelum ni, KSM menyatakan sebanyak 12 subsektor perkhidmatan untuk yang boleh bekerja seperti restoran, dobi dan kargo. Tapi pada 10 Oktober saya rasa, betul, maafkan saya kalau silap, kita tambah lagi 3 sektor perkhidmatan which is gunting rambut, tekstil dan tukang emas. Tapi tahapnya adakah mereka boleh memiliki perniagaan? Mereka boleh beli lesen berniaga? Mereka boleh own that place? Ke macam mana? Sebenarnya mereka tidak boleh untuk membuat bisnes tersebut, tapi mereka boleh bekerja di dalam sektor tersebut. So technically kalau kita tengok macam mana dia orang boleh buka bisnes, maksudnya dia orang ada kenalan rakyat tempatan lah. Kita memang ada tengah-tengah gaib yang membantu kan, dan juga susahnya tu kan. Okey, misalnya kata kalau ada juga antara mereka yang meluahkan rasa tertipu, ada majikan yang eksploitasi mereka, tak bayar gaji, kemudian mereka ditangkap. Jadi mereka tak ada apa-apa. Sudahlah ditangkap, kemudian gajinya tak dibayar, kebajikan tak terjaga, dipaksa kerja lebih masa. Jadi mereka juga kita harus menghargai juga sisi manusiawi mereka. Sisi manusia yang mereka ni berjuang membantu ekonomi, nak cari duit, hantar kampung, anak semua sebenarnya. Apa juga supaya win-win situation dapat diwujudkan. Kita dah kerah tenaga mereka. Jadi imbalannya bagaimana? Kalau macam tu kita perlu ubah persepsi majikan lah supaya dia lebih ada hatilah sikit berkenaan pekerja asing ni. Sebabnya perkara yang seperti Tuan cakap tadi tu, dia berlaku apabila pekerja asing ni datang tanpa permit, tanpa lesen untuk datang untuk bekerja. Dia orang datang secara haram lah. So dekat situ kita pun dah tak boleh buat apa sebab dia orang datang secara haram dan kita boleh tahan mereka, denda dan kita boleh hantar semula lah. Tapi itu kalau yang bukan pemilik kat UNSCHR, tapi kalau dia pemilik kat UNSCHR, kita pun tak boleh nak hantar kat mana-mana. Betul juga kan. Kat sini kita rasa dapat disimpulkan banyak sebenarnya ketirisan kan dari sudut kita nak menjadikan ianya lebih sistematik dari sudut pengurusan bagaimana untuk menyelesaikan isu lambakan ada penambahbaikan dari waktu ke waktu. Kita dah bermasuk 2024, semogalah kita nak membangun bersama, tetapi apa yang terbaik sebab kita juga harus selami suara akar umbi rakyat yang berhadapan dengan kelompok ini. Dalam masa yang sama kita faham mereka juga mencari rezeki untuk hantar wang ke kampung dan sebagainya. Tapi itulah kita harapkan perbincangan ini akan ada manfaatnya, akan ada feedback ataupun gerakan yang dapat diraih daripada perkongsian dan idea-idea daripada Encik Adib. Terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Adib Jamal, ahli ekonomi muda UERA. UERA. Ya, alright. Kita nak rehat seketika. Nanti banyak cerita lagi tentang Museum Kesenian Islam. Kita juga nak bawakan program Nasi Lemak KPO yang kembali. Selepas ini di Malaysia hari ini. Kembali ke Malaysia hari ini, MHI yang kita bawakan ini dia untuk kita telusuri bagaimana seni Islam yang cukup indah dan bermakna. Dan kalau anda perhatikan di antara yang terbaik di Kuala Lumpur inilah Museum Kesenian Islam Malaysia yang menjadi permata berharga menyimpulkan pelbagai koleksi yang bermakna untuk Islam dan dunia. Baik, kita nak bersama dengan Cik Haris Ahmad Kamal, kurator bagi Museum Kesenian Islam Malaysia. Terima kasih bersama kita di MHI. Sama-sama. Baik, Museum Kesenian Islam Malaysia dua pameran serentak sebenarnya 25 tahun ya, sekejap je masa berlalu ya. Dan ini tadi saya sebutkan antara tempat yang paling cantik untuk anda kunjungi. Kehebatan seni Islam dikumpulkan di tempat ini. Jadi mungkin dapat diceritakan tentang dua pameran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua pameran ini adalah sebenarnya untuk meraihkan museum kami yang sudah 25 tahun. Jadi dia tajuk kami adalah menelusuri kesenian Islam. Jadi dia memberikan perjalanan kami sebagai museum dan juga untuk mempamerkan
hasil karya kontemporari, iaitu seni khat yang masih segar yang dibuat oleh pengkarya-pengkarya seni khat. Baik, kalau kita masuk ke galeri di Muzium Kesenian Islam Malaysia ni, kita dapat pastikan setiap satu itu disusun cantik, sempurna dengan faktanya, dengan tema-tema tersendiri. Jadi macam mana ketelitian yang digerakkan oleh muzium untuk memastikan ini masuk muzium ini adalah satu pengalaman yang bermakna. Mereka keluar nanti meninggalkan memori yang manis sebab ilmu yang ada mereka miliki itu. Benar. Itu adalah sebenarnya salah satu tujuan kami untuk membuat dua pameran ini adalah satu untuk menunjukkan muzium ini sebenarnya boleh berperanan sebagai sebuah gedung ilmu, iaitu belajar melalui panel-panel maklumat yang kami telah buat kajian dan juga belajar melalui seni visual. Jadi artifak yang kami pamerkan tu bukan sekadar kita menulis ini sebuah mangkuk, ataupun kita saya sebagai curator dan jabatan kami adalah untuk mengkaji sebenarnya apa kearifan yang telah diterapkan oleh pengkarya silam. Jadi selain daripada itu, bila kita sebutkan kesenian Islam itu adalah satu lambang ketamadunan Islam. Jadi bila kita bercerita pasal kesenian itu bergantung kepada budaya sesebuah masyarakat. Jadi bila kita masuk muzium tu, kita boleh nampak kesenian Islam itu adalah lapisan daripada budaya yang Islam telah masuk. Jadi kita boleh nampak kesenian Cina tapi berteraskan Islam. Kesenian Arab, Islam. Kesenian India tapi Islam. Jadi yang menggabungkannya adalah Islam. Yang mengaitkan mereka semua Islam. Tapi dari segi estetiknya semua bergantung pada budaya sendiri. Jadi itulah keindahannya. Islam sebagai teras yang utama. Jadi mereka ini berkembang dan bercambah melalui budaya mereka sendiri, mekar dalam acuan tersendiri tanpa memikirkan aspek utama itu akidah. Itu yang disebutkan sebagai a journey through Islamic art, ya. Jadi kita anggap juga bahawa bagaimana setiap artifak ni sebenarnya ada nilai artistik yang tinggi. Mungkin itu juga akan dilihat secara mata kasar oleh pengunjung nanti. Lagi satu, salah satu sebabnya kita mengadakan dua pameran ini adalah kami sudah ada 12 galeri tetap. Jadi setengah artifak yang ada dalam pameran sekarang adalah artifak yang tak pernah dilihat ataupun dipamerkan sebelum ini. Salah satunya adalah macam contohnya ada tombol emas daripada abad ke-18 dari India, dari Tipu Sultan. Ini adalah satu barang yang berharga sebab waktu penjajah itu mengalahkan Tipu Sultan. Waktu Tipu Sultan itu gugur dalam pertempuran, askar-askar tentera penjajah ni, diorang dengan serta-mertanya telah mengambil tombol ni daripada singgahsana Tipu Sultan tu dan diagih-agihkan antara tentera diorang. Jadi kami sebagai sebagai muzium, kita kena menceritakan kisah-kisah penjajah ni yang selalu orang terlepas pandang, yang sebenarnya diorang ni memang banyak ambil barang kita lah. Itulah kita memberikan fakta, ya. Di muzium hanya segalanya tentang fakta. Baik, juga tertarik dengan Alif Lamra, Contemporary Muslim Calligraphy. Jadi di mana nilai kedudukan khat ini dalam seni Islam? Seni khat ni adalah sebenarnya seni paling dikatakan suci lah, sebab ia menuliskan kalimah-kalimah dan ayat-ayat suci. Jadi dia berkembang, dia dari segi kesenian tu, dia kesenian dan kesucian yang paling penting yang dimuliakan dalam kesenian Islam. Jadi selepas kita berceritakan selalunya kaligrafi atau seni khat tu ada dalam Al-Quran. Tetapi setelah saya rasa menjelang abad ke-18 ke-19, kita menampakkan seni khat tu bukan saja untuk menyampaikan suruhan Allah dan ajaran Islam, tetapi ia juga menjadi wadah untuk mengekspresikan, menunjukkan emosi dan juga meluahkan perasaan, kreativiti dan yang boleh dilahirkan melalui
penulisan khat. Baik, secara rumusnya dapat kita berikan gambaran time frame yang akan berlaku dalam pameran ini. Mungkin orang dapat merancang masa mereka untuk bersinggah menyaksikan keindahan ilmu di Muzium Kesenian Islam Malaysia. Silakan. Muzium ni akan ada pameran ni akan berlangsung hingga ke bulan 6, bulan Jun. Jadi selain pada tu kita ada aktiviti-aktiviti selain pada memasuki galeri kami ada banyak bengkel-bengkel. Contohnya besok kami ada bengkel tentang pemeliharaan lukisan. Dan kami juga setiap hari Sabtu kedua kami akan melanjutkan waktu operasi. Waktu kami akan berbuka sampai ke pukul 9 malam. And then selain itu pada tu, kita pada hari Sabtu kami ada bengkel-bengkel yang tertentu. Contohnya ada kesenian bukhur, kesenian bengkel tentang astrolab, iaitu komputer zaman dahulu yang boleh menentukan waktu dan juga kiblat dan sebagainya dalam satu objek. Baik, 13,000 artifak menanti anda untuk dipamerkan Muzium Kesenian Islam Malaysia. Terima kasih Encik Haris Ahmad Kamal, kurator yang bersama dengan kita. Dan nanti kita bawakan lebih banyak pengisian di MHM Malaysia hari ini untuk anda teruskan bersama kami. Baik, seperti mana yang kita dapat saksikan. Kunjungan diraja, keberangkatan ke bawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong berangkat bersama Duli ke Sri Pentas Bandar Utama untuk bersama dengan perusahaan tertinggi warga kerja Media Prima Berhad yang begitu bermakna dan penuh protokol disantuni begitu indah dan cemerlang. Ya, seperti mana yang dapat kita saksikan, kebanyakan dan hampir keseluruhanlah warga Media Prima Berhad mengucapkan dan juga menjunjung kasih di atas kunjungan diraja yang mana sedikit kita boleh kongsikan di sini akan dimulakan dengan persembahan cendera kenangan dan akan diikuti dengan sembah ucapan daripada Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid, pengerusi kumpulan Media Prima Berhad. Begitu juga kesempatan ini akan menyaksikan sedikit preview trailer daripada Majalah 3. Dan ada tempat yang akan dikunjungi oleh tuanku berdua adalah di sekitar studio yang terdapat di Sri Pentas ini, termasuk di beberapa bilik penting jadi gerakan siaran langsung dilaksanakan. Bunga kembang dalam helaian bagai intan kelopak permata. Telah lama dalam impian tuanku berangkat di depan mata. Semoga memberi makna yang indah untuk warga Sri Pentas di Media Prima ini. Okey, itu dia. Kita akan teruskan pada hari ini untuk perkongsian yang seterusnya. Kita nak kongsikan bersama dengan anda satu program yang lama dulu pernah menggegarkan dan juga menghiburkan pagi anda. Kini kembali. Nyanyi sikit. Nyanyi sikit. Lagu tema awak nak suruh lagu apa? Lagu tema dia tak ingat dah. Alah, mesti ingat. Awak mesti ingat. Kopi. Mesti sumbang lah, tapi yang host dia pula ramai penyanyi masalahnya. Ramai. Tapi kali ini pun membariskan host yang sangat ramai. Okey. Sambil kita bawakan keindahan bagaimana keberangkatan Sri Paduka Baginda Yang Agung dan Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong yang kami bertuah sebenarnya warga kerja Media Prima yang dapat menyantuni dan dapat bersama-sama meluahkan inilah tempat kami mencari rezeki, menyampaikan ilmu kepada rakyat jelata, berita, isu semasa, hiburan, program agama, sukan dan sebagainya. Ya, kita saksikan sekarang ini ni di perkerangan ataupun foyer karangan Sri Pentas dan akan pergi ke teatret tingkat G sahaja. Sebenarnya kalau nak digambarkan bersama dengan anda semua sangat hampir dengan kita, sangat hampir di kawasan kita ini. Sama-sama kita saksikan dan diiringi oleh barisan tertinggi, pengurusan tertinggi Media Prima Berhad juga. Okey, baik, saya kembali. Lapar ilmu dan juga lapar. Sebab kita habis pukul 10.30. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Apa khabar? Selamat pagi, Mesha. Lapar kan? Lapar, ya. Tanyakan, Jemput. apa hajat tuan kemari? Saya berhajat untuk memenuhi selera tuan-tuan dan puan-puan. Masya Allah. Jangan sampai buka silat sekejap lagi ni. Saya takut juga oleh dua jejaka. Saya terbuka, minta maaf ya. Silakan. Tapi betul-betul buka. Boleh makan lah. Ini kopi O. Fakrul, anda pernah dulu mengecarkan nasi lemak kopi O. Dan sekarang kembali ya? Alhamdulillah. Ni maksudnya dah berapa tahun nasi lemak kopi O? Ini bukan part time ya. Bukan part time Bukan part time. Ini simbolik sahaja. Itu dia. Kalau tanya berapa tahun tadi, dulu 2014 sampai 2018. So dah 6 tahun. 6 tahun kita berehat. So kembali lagi. Alhamdulillah. Anda bersama dengan lagi 9 orang. Ramai ya? Ada ramai. Dia macam lagi 9 orang barisan dia lebih kurang dengan MSI lah. Kalau rasa nak ada buat friendly match, boleh panggil kami juga. Kita boleh sama-sama ada. Boleh. Okey, yang lagi seorang tu kita panggil lah siapa-siapa ni. Asri ada. Nasi lemak kopi O akan bersiaran mulai hari ini. Ya, betul. Sekejap lagi. Siapa yang bersiaran hari ni tu? Hari ni saya lah dah siap pakai semua dah ni. Kejap lagi ni Ustaz tunggu pergi sana lah. Tunggu pergi. Dengan siapa kali ni? Hari ni kita dengan Fizo. Rakan tugas juga. Fizo di lokasi. Dan juga Fiza di studio. InsyaAllah. Fiza Fakrul. 3F hari ni. Ada lagi seorang Sari. Itu semua pembaca berita TV 9. Okey, nampaknya bersiap sedia untuk wawancara langsung di TV 9 kita bawakan. Ya, betul. Sebenarnya mereka berada di studio sebelah lah. Ya, kita panggil studio sebelah sana. Sedang melakukan persiapan untuk 10.30 minit pagi lagi. Selama sejam ke Fakrul? Selama sejam. Kita akan bersiaran selama sejam 3 hari seminggu. Hari Rabu, Khamis dan Jumaat 10.30 pagi start. Jadi kali ini apa kelainan ditampilkan sebab dah lama berhentikan? 6 tahun berehat kan? Takkan tahun kelainan ni. Takkan tak ada kelainan kan? Takkan tak ada kelainan kan? Betul. Kita akan bawakan lebih saya simpulkan sebagai 3S. Okey. Dia santai. Sampai. Sempoi. Kalau 4S saya. Sampai, santai dan sempoi. Sempoi, insyaAllah. Dan juga mungkin suci. Suci ya? Itu dah jadi 5S. Saya ada satu sebab lagi. Kita saya ada satu lagi. Sedap kan? Nasi lemak. Solusi. Sistematik. Selera. Dah jadi 10S dah. Kenapa? Jadi sebab kita bawa simbolik nasi lemak dan kopi O ni sebab dia sarapan satu Malaysia. Semua bangsa makan kan. Ada juga kopi O ni kita walaupun orang cari kopi bersusu ke latte ke apa, orang ini adalah yang aslinya. Kenapa lagu dia nyanyi? Kami tak boleh nyanyi. Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Buat beatbox. Nasi lemak kopi. Tersembur nasi lemak dalam ni sekejap lagi Ustaz. Okey. Satu Melayu ke Cina ke India ke apa semua? Semua akan makan. Semua akan makan nasi lemak. Sebab itulah kita bawakan. Kalau Malaysia dia informasi kan. Tak boleh jemput saya di kafe latte ke? Untuk kan. Lepas tu dia punya gu dia. Gu dia memang kopi O. Betul. Nasi lemak ni kena dengan kopi O dia. Ya benar. Kalau makan Anim suka nasi lemak ada sambal lebih ke ataupun macam mana? Ke sambal saja tak? Nasi dia kena betul-betul lemak. Tapi ini saja sampai masanya kita sebab lepas ni kita nak bagi Fakrul pergi ke set studio C dah. Betul nak berlari ni. Okey, boleh dah. 2 minit lagi sebelum live. Ada lagi? Saya kena gerak. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Selamat berjuang. Kita harapkan episod pertama ni yang terbaik. InsyaAllah. Penonton-penonton kami terus sahaja mengikuti rancangan 10.30 minit pagi iaitu Nasi Lemak Kopi O kejap lagi. Okey. Baik. Assalamualaikum. Okey. Kita pun dah sedap pula nasi lemak. Nasi lemak pun tak habis lagi dalam mulut. Silakan. Esok kita akan kembali lagi di Indonesia hari Khamis. Kita topik yang akan dibuatkan esok ialah variasi pelaburan peribadi. Ini macam-macam pelaburan sekarang ni kena berjaga-jaga. Takut yang scam ataupun yang itu pun takut juga. Tapi takut tak jumpa-jumpa kat mana kan pelaburan mesti ada pulangannya. Tak jumpa-jumpa pulangannya. Jadi esok kita akan bincangkan tentang variasi pelaburan peribadi. Okey, kita nak sambunglah makan nasi lemak ni. Umpama kehidupan lah. Ada pelbagai rasa dan sebagainya yang perlu kita lalui. Okay. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O. Macam mana? Itu dia tengok macam mana Fakrul. Secara langsung kini dia sempat sampai. Kami berjiraja di sebelah ni studio B, ni untuk studio C. Dan mereka akan bermula lebih kurang seminit saja lagi untuk langsung di
nasi lemak kopi O untuk anda. Ya, jangan lupa untuk memeriahkan lagi untuk rancangan episod pertama NLKO, nasi lemak kopi O. Kami di sini sedang menikmati nasi lemak. Mereka di sana walaupun NLKO, nasi lemak dah dibawa ke sini. Ya. Okey, Fiza dan juga Fakrul akan bersama dengan anda untuk NLKO musim yang baru, episod yang pertama. Terima kasih. Sekalipun manisnya telah hilang, maniskan dengan realiti kehidupan. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.